Siapa yang muslim? Betul, tak salah kalau tak tolong, tak salah kan dia ada insurans, dia ada nanti, dia adalah topik nanti ya. Adalah saudara yang akan tolong mekanik. Tapi golongan asal, dia adalah orang pertama yang akan tolong. So ini nilai arti hidup dengan murid. Kita harus puas, kita rasa seronok. Saya ada kenal beberapa orang yang dalam motor atau dalam kereta dia ada getah pipe. Apa fungsinya? Untuk sedut minyak dia kalau orang lain habis minyak. Atau kalau dia minyak, dia sedut minyak lain juga. Berarti dia bersedia untuk membantu. Saya kenal beberapa orang yang ada sifat emergency kit, yang tayar pecah, apa saja. So mereka ini sebenarnya tidak langsung memiliki attitude ansar. Walaupun barangkali fungsi sebenarnya alat-alat yang disimpan itu untuk diri sendiri, tetapi siapa yang punya persediaan dirinya, sudah pasti dia juga ada persediaan untuk orang lain. Sejauh mana kita mahukan identiti ansar berada dalam diri kita, ialah sejauh mana kita bersedia untuk buat sebagaimana ansar buat. Okey, itu yang moral identiti yang pertama, ataupun moto hidup yang pertama, kita merasa puas kalau kita tolong orang lain. Moto yang kedua yang saya nak kongsikan tuan-tuan pada 10 minit saja lagi, iaitu kita jadikan elemen hidup ini di sebalik bernilai puas dengan apa yang kita tolong orang. Yang kedua ialah kita mengutamakan peranan tetapi bukan hak. Sebagaimana Ansar tadi, mereka mengutamakan apa peranan dia kepada orang Muhajirin, bukan apa hak dia bila orang Muhajirin datang. Kalau kita sentiasa memikirkan hak kita tengah makan nasi tengah hari tadi, tiba-tiba orang ketuk pintu, Allah, hak saya nak makan nasi, tak datang. Bila orang yang datang, berarti saya tak dapat hak saya ni, terpaksa share pula dengan orang lain. So apa yang akan jadi? Akhirnya orang mengeluh, dan keluhan itu menimbulkan tekanan kerana dia mengutamakan haknya tadi. Contoh yang mudah, sebut contoh saya lah, saya contoh tuan ada yang ngomong nanti kan. Contoh saya sendiri. Contoh kita keluar kata-kata apa jamah atau benda, kemudian balik malam. Balik, faham jamah jauh-jauh dah tak makan tu lapar. So hak saya sebagai seorang suami yang isteri saya tahu saya keluar ni dah ceramah bukan pergi clubbing. Dia tak ada makan. Lapar. So hak saya mahukan layanan isteri yang saya balik kalau nasihat di meja siap. Saya bukan hak saya. Isteri kena faham lah hak suami itu. So saya pentingkan hak saya supaya tolong sediakan makanan dan tahu dah saya lapar. Saya mahukan hak saya. Isteri juga mahukan haknya. Dia seorang lecturer, petang-petang dia balik punang, punang dan walaupun anak saya yang ambil, tapi lepas tu dia ada anak sebab sebelum maghrib saya kena keluar pula. Bukan saya. Dia menjaga anak yang dua orang tu, kemudian dia nak masak, dia nak rumah, dia lah nak sebagi, dia nak cat rumah, sapu lapak, semua dia. So dia juga nak hak dia. Saya juga manusia, saya perlukan rehat. Jadi semalam masak malam ni, di atas SMS abang, saya nak McDonald lah malam ni, kalau tak ada McD siap. Saya tak ada nasi ada McD siap, dia tak ada McD siap. Apa yang akan berlaku? Kalau dua-dua hasad atau hak ini tidak dipenuhi. Dua-dua mahukan hak masing-masing, tapi dua-dua hak tidak dipenuhi. Sebab kebakuan tekanan dan tekanan akan menimbulkan konflik. Kerana masing-masing mengutamakan hak. Tetapi jika watak yang sama mengutamakan peranannya, saya faham, saya keluar, saya lapar, isteri dia ke rumah nak jaga anak, nak buah tu, nak kena masak tu, tak apalah, saya hantar SMS, tak apa, malah dia tak masak, abang beli. Okey, so isteri pun, saya ni walaupun letih, suami balik lapar ni, saya mesti siapkan juga apa yang dia biasa suka makan mana-mana. So tak apa, dia pun hantar SMS, sayang, tak apa, saya tak payah beli, biar pergi masak. Nak muntah masa tu. Okey. So dua-dua penting peranan. Walaupun dua-dua tertekan, walaupun dua-dua susah. Saya lapar, susah ni nak berhenti singgah dan pula malas ni. Susah. Isteri juga susah, banyak benda lain dia nak buat. Tetapi wa yusiruna ala anfusihim, mereka mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri walaupun mereka susah. So saya rasa kalau dengan dua ini sahaja tanpa kita uraikan banyak-banyak yang lain, cukup saya rasa. Erti hidup dengan memberi, bernilainya hidup kita kalau kita boleh memberi kepada orang lain
Dan yang keduanya ialah kita mengutamakan peranan kita, mengutamakan hak kita. So dua ini cukup untuk memberi nilai sebenar pengorbanan dalam diri kita. Jadi saya rasa tuan-tuan sekalian, kalau kita mengorbankan banyak binatang-binatang ternakan untuk aktiviti kepada korban kita, itu adalah benar kerana dia bermanfaat kepada orang yang memerlukan. Tapi masa yang sama, apakah manfaat untuk kita? Manfaatnya ialah bukan saja ganjaran pahala, tapi manfaatnya ialah kita menjadi orang yang tak ada sifat bakhil. Manfaatnya ialah kita menjadi orang yang memahami pengorbanan, yang dia rasa susah dan tak rasa keluar RM400 sebab dia RM400 boleh tukar RM1. Tak nak tukar RM1 bagi dia boleh nak makan daging. Dia memahami nilai pengorbanan. So dalam apa juga keadaan, kita duduk di rumah dengan family, atau kita di jalan raya, atau kita di office, atau di mana company kita pun, kalau kita masing-masing mahukan hak semata-mata tanpa fikir peranan, kita akan tertekan. Dan memang bukan semua hak mampu dipenuhi. Namun yang demikian, perlu juga kita hak. Kita perlukan juga hak dan berarti semua perkara orang boleh ambil daripada kita sehingga akhirnya hilangnya keadilan dalam diri kita, hilangnya maruah kita. Kita tipu, dibohongi sepanjang tahun. Kita juga mahukan hak kita itu dipenuhi. Ya? Justru mana yang perlu kita utamakan, kita pentingkan hak itu. Tapi dalam masa yang sama, jangan hanya semata-mata mengutamakan hak semata-mata tanpa berperanan. Faham tak faham? Faham ya? Yang kata kami ditindas, kata kami macam-macam, so peranan. Ya? Peranannya ialah supaya kita akhirnya perbetulkan apa yang silap di company kita, di rumah tangga kita. Kita komplain apa yang kita tidak puas hati. Kita datang ke masjid, komplain ke masjid. Kita datang ke jalan raya, komplain di jalan raya. Tapi apakah peranan kita? Traffic light WhatsApp kita berlamuk di depan traffic light junction KSCC yang paling berat sekali pada hujan. Tak hujan pun dah teruk dah. Setiap kali hujan traffic light WhatsApp kita kata. Dan setiap kali hujan WhatsApp. Setelah setengah jam WhatsApp traffic light, siapa yang call yang beritahu traffic WhatsApp? Semua mengutamakan haknya. Mana pergi income tax, mana pergi tax yang kita bayar, mana pergi road tax, mana pergi PBT. Semua orang komplain menuntut haknya. Tapi di kalangan yang complaining, siapakah yang berperanan untuk call, untuk bagi tahu ada salah kesesakan. So, disitulah akhirnya kita yang banyak tekanan, menambah tekanan dengan perangai kita sebenarnya. Bukan disebabkan environment memberi tekanan, tapi tekanan disebabkan perangai yang menambahkan lagi kesesakan kita. Justru kesimpulannya ialah mudahkan hidup kita dengan sentiasa memikirkan kebaikan untuk orang lain, merasa senang bila melihat kesenangan orang lain, dan merasa susah apabila melihat kesalahan orang lain. So saya rasa cukuplah untuk hari ini. InsyaAllah sebab kita sambung lagi untuk dalam khutbah Jumaat, dan pesanan saya macam biasa jangan tidur untuk khutbah. Jadi masa sekarang okey. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.